dulu. Jadi saya nak bagi kamu cuba dulu soalan yang kita berhenti minggu lepas, okey. Dan kita akan bincang lah, okey. So ada siapa ada soalan tu? Ni nanti saya tengah share screen ni sebab screen saya ni loading sikit. Sekejap I try share dekat phone sekejap dulu, lepas tu I masuk dalam laptop ni. Nampak tak screen saya ni? Nampak. Lepas tu saya akan masuk dalam laptop ni sebab laptop saya tengah loading. Sekejap I share sikit soalan dia. Sekejap. Oh, dia jadi terbalik pula. Kejap Okay, nampak soalan tak? Sementara waktu Nampak. dia terbalik sikit, nanti saya akan masuk dalam internet ni. Nampak tak? Boleh dengar tak suara saya tu? Boleh, jelas. Boleh. Kenapa diam je? Sir? Boleh, sir. Okey, kamu cuba buat soalan pertama, soalan yang kita berhenti minggu lepas tu. Sekejap saya try link sekejap Sekejap. Okey, sekejap I masuk sekejap Okay, sorry. So, saya dah take over dah melalui laptop. So, saya share screen. Kita sambung soalan minggu lepas Okay. Okay dah.
Okay, yang dah ada soalan tu boleh cuba buat Yang tak ada tengok skrin saya ni. Hari ni dia lambat sikit, tak apa, kita habis lambat sikit. Okay. Okay, tolong saya, minggu depan kita stop dekat mana minggu lepas? Kita stop dekat mana minggu lepas? Tolong seorang. Ini. Okay, boleh dengar kan suara saya? Minggu lepas kita stop dekat mana? Tolong seorang, dekat mana? Yang nombor 8 ke ataupun yang dah masuk nombor 9? Dekat mana? Nombor 8 ke nombor 9? Saya rasa sini kot. Okay. Boleh kita start dekat nombor 9 tak? Ini. Kita start dekat nombor 9 boleh tak? Cikgu, soalan nombor 7. Soalan nombor 7 Oh, maksudnya sini Kita dah habis yang ni kan? Yang 7 ni kita dah habis buat ke belum lagi bang? Belum. Belum lagi Okay, kalau tak kita start dekat nombor 7 lah. Okay. Kita start dekat nombor 7 iaitu dia ceritakan pasal jadual 4 menunjukkan nombor proton and nukleon. So benda ni kamu bila dah jumpa saja, okay, number proton number dan juga nukleon number. Bermaksud kamu dah kena tahu, dah kena set dah dalam kepala otak kamu di mana kita dah masuk kepada chapter kita panggil ion kan. Ion. Dekat ion pun dia ada proton dan juga neutron juga. Okay. So apa yang kamu kena tahu, ini electron arrangement. Saya rasa electrochemistry punya, bukan electrochemistry, ECS, electrochemical series punya bab yang ni. So di mana dia ada proton number dan dia ada nucleon number. So proton number, nucleon number kamu kena tahulah. Nucleon number is additional of proton plus neutron. So dia jadi nucleon number. Okay. So mesti dia akan tanya what is the meaning of nucleon number. So apa kamu nak buat dekat sini? Boleh bagi tahu saya tak apa yang kamu nak bagi jawapan dekat saya? Apa jawapan dia? Apa yang kamu faham tentang nucleon number? Boleh seorang? Apa yang kamu faham tentang nucleon number? Can you explain to me? Tahu ke tak tahu ni? Semua diam dia. What is the meaning of nucleon number? Apa yang kamu faham tentang nucleon number ni? Apa tu nucleon number? Kalau kamu nak buat secara, kamu nak dapatkan satu markah, how should you write here? So nucleon number is apa? Additional of apa? Proton. Ayat tu kamu nak buat macam mana? Additional of apa? Macam mana kamu nak letak sini? So nucleon number. Okay, nucleon number
is nukleon number Melayu kan. Nukleon nombor adalah hasil penambahan penambahan antara proton dengan neutron. So kalau kamu buat macam ni baru kamu layak dapat satu markah lah. So bermasa kamu kena faham apa itu nucleon number, proton plus neutron, baru dapat nucleon number. Okay. So state the value of X. Tolong saya, saya nak kira atom K is an isotope. Isotope ni bilangan proton dia sama. Itu isotope. K and L. K and L. Okay, K and L. So isotope ni proton dengan isotope ni proton dia sama. But different nucleon number. Neutron number dia lain. Isotope ni same proton number. Jadi berapa value untuk X tu? Boleh tahu saya berapa value dia? What is the value of X? Berapa value dia? Berdasarkan apa yang kamu faham dan apa yang saya bagi tahu tu, apa value untuk X? Isotope is the same neutron proton number. So berapa value dia? 17. Berapa kak? 17. 17. Bagus. 17. Okay. Sebab apa 17? Sebab K and L is an isotope. Bila isotope, kamu kena faham di sini. Kalau boleh ambil nota di situ. Bila isotope, kamu kena tulis itu isotope menunjukkan sama proton number. Okay. So isotope ni dia sama proton number. Jadi kamu boleh ambil jawapan dia sebagai 17. L pun 17 juga. Sebab tu dia tak bagi value of proton tu, dia tak bagi sebab dia bagi tahu K and L is an isotope. Kalau kamu tak tahu isotope tu maksud apa, maka jawapan B1 tu kamu tak boleh jawab. Confirm tak boleh jawab. Okay. Itu yang penting lah. So kalau boleh kita ulang kaji macam ni lebih senang lah. Okay. So isotope ada kamu dah tahu meaning. So nanti lain kali jumpa balik soalan yang sama, kamu boleh jawab. Yang kedua, mengapakah atom K dan atom L mempunyai sifat-sifat kimia yang sama? K dengan L ni mempunyai sifat-sifat yang sama. Boleh tak kamu bagi tahu saya apa jawapan dia? Kenapa dia mempunyai what's called that? Ciri-ciri yang sama. Kenapa? Macam mana ni? Apa kamu nak explain dekat sini? Hari ni asal semua diam je. Tak tahu ke apa benda ni? Why you all keep quiet today? Apa kamu nak buat dekat sini? Mengapakah K dengan L ni mempunyai sifat-sifat kimia yang sama? K dengan L ni dia mempunyai sifat-sifat yang sama sebab dia mempunyai bilangan proton yang sama. Bermaksud electron arrangement dia sama. Okay. So yang dua ni kamu boleh buat dekat sini, bermaksud mempunyai bilangan
Okey, C pula. Terangkan pembentukan bahan ionik antara J dan juga K. J dengan K. Kamu tengok J dengan K. Bila kamu tengok 11 dengan 17, bila kita susun balik 11 dengan 17, 11 kita nak susun dia jadi macam ni. 2, 8, 1. Kalau 17, 2, 8, 7. So electron arrangement dia beza. Bermaksud yang ini tends to donate ke accept? Beritahu saya. Dia akan donate ke ataupun accept? Apa dia akan buat? Dia akan donate ke ataupun dia akan accept? Donate. Donate. Okey, yang satu tu yang dia akan donate. Bermakna yang 287 tu dia akan donate ke dia akan accept? Accept. Accept. So apa yang kamu kena faham di sini, bermaksud elektron J dengan K, bermakna J dia akan donate elektron to become stable. Bermaksud dia nak jadi stable, dia akan buang satu elektron tu, dia rela bagi daripada dia cari 7 lagi untuk stable. Sebab kalau stable, dia kena macam ni, 2, 8, 8, dia kena 2, 8, 8. Bermaksud dia punya shell pun ada 3. Dia punya shell pun ada 3, maksud dia ada 3 shell. So shell yang last ni akan menentukan bersama ada dia akan terima ataupun dia akan accept. Jadi kalau macam ni kita tahulah dia akan donate, dia tak akan accept. So dia akan jadi, charge dia akan jadi positif ke negatif. Ini saya nak beritahu kamu, positif ke negatif? Negatif. Donate. Dia akan jadi Negatif. negatif. Donate ni positif ke negatif bang? Cuba fikir betul-betul. 281 ni apa? Contoh nak electron arrangement yang proton number 11 ni. Beritahu saya apa dia? Sodium ni positif tau. Sodium ni Na+. Na+ ni maksud dia akan apa? Dia akan donate, dia tak akan accept. So donate tu dia jadi positif. Kalau dia accept, dia negatif. Chloride is negative point. Cl minus. Kalau kamu tengok dia punya electron arrangement, kamu tengok dia punya dekat electrochemical series ni, dia punya proton number adalah 17. 17 Ya, 17. 287 dia punya electron arrangement ni. So sebab dia akan accept, sebab tu dia jadi negative 1 minus 1. Jadi dekat sini kalau kamu nak ceritakan dia punya ciri, okey, mengapakah sifat-sifat terangkan pembentukan bahan ionik antara J dengan K, dia merupakan kita panggil bonding dia adalah ionic bonding. Makna yang ini yang kamu kena masukkan dekat sini, electron arrangement. Maksud siapa yang akan donate, siapa yang akan accept. Kamu kena masukkan. Bermakna J akan donate, K akan accept. Itu saja. Okay? So kita pergi kepada nombor 2 lah. Berikan satu sebab mengapakah bahan ionik mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi. Kenapa? Kenapa ionic bonding ni dia merupakan takat lebur, takat didih yang tinggi? Sebab ionic bonding ni adalah contoh elemen apa? Dia merupakan elemen ke ataupun compound ke ataupun dia merupakan gas. Sebab kita ada 3. Kita ada solid, liquid and gas. Okay. Tak faham? Tetapi kalau elemen macam sodium, it is a metal kan? Sodium kan metal kan? Sodium metal. Sorry. Zinc is a metal. Maksudnya dia group 1. Group 1 ni metal. Kita anggap sebab group 1 ni metal. Sebab kamu tengok periodic table of element, group 1, group 2 ni kita panggil element. Group 1, group 2 ni kita panggil metal. Lepas tu dia pergi kepada transition metal. Transition metal ni daripada 13 sampai 14 14 tu. 13, 14, 15, 16. Okay. So dia akan jadi transition element ni kita panggil semi metal. Dan last daripada 17 sampai ke group 18 we call as non-metal. Non-metal ni dia dah jadi halogen dan juga dia jadi inert gas. 17 is halogen, group 17 halogen, group 8 inert gas. Jadi helium semula kategori sana lah. Jadi kamu kena tahu kenapa dia merupakan have a higher melting point, have higher boiling point, because it is a metal.
Bila metal dia mesti obviously dia punya ciri ni dia mempunyai kita panggil higher melting point dan higher boiling point. Ini form 1 punya cerita. Jadi apa yang saya terangkan ni kamu jadikan ayat tu saja. Satu markah. Kenapa satu markah? Sebab kamu jawapan dia kecil je. Because it is metal. Metal have higher boiling point and higher melting point. So that's why kamu kena faham di sini konsep tu kamu kena faham. Sebab form 1 kita dah belajar dah. Kita dah belajar elemen, kita dah belajar compound, kita dah belajar mixture dah. And kita dah belajar ciri-ciri metal and non-metal pun kita dah belajar dah. Jadi kita applykan saja masa form 5 ni. Settle jawapan dia. So yang paling penting, kalau kamu tak tahu kita panggil basic of elemen ni kamu tak tahu. Maksudnya basic of chapter kita. Kalau in chemistry, ini kita panggil chapter 4. Chapter 4 ni kita panggil periodic table of element. Periodic table of element adalah satu-satu chapter yang paling penting dalam chemical dalam chemical industry ni, dalam chemical field ni, chapter 4 ni penting. Sebab chapter 4 ni kalau kamu tak faham betul-betul, kamu tak boleh buat. That's why. Sebab macam ni pun kita tengok, kita boleh jawab soalan ni sebab apa? Kita faham benda tu. Periodic table of element ni kalau kamu tak tahu baca benda tu lagi tak boleh buat. Sebab kamu kena tahu mana group 1, mana group 2. Lepas tu kamu kena faham baik-baik macam mana nak tahu period berapa. Bila nak tahu period berapa, kamu kena tahu okay, group 17 ni group apa. Group 18 ni group apa. Group 1 ni group apa. Group 2 ni group apa. Lepas tu kamu kena tahu pula electron arrangement tu nak lukis shell dia, kamu kena faham. Okay, macam mana nak lukis shell dia. Macam mana saya tahu dia accept ke dia donate. Ini semua duduk dekat chapter 4 sana tu. So, kalau kamu tahu betul-betul baru boleh jawab soalan ni. Kalau tidak memang salah. Sebab dia start dengan simple je. Dia start dengan proton and neutron. Lepas tu dia ambil konsep isotope. Very easy isotope. Same proton number but different neutron number. It's very important. Ini yang paling penting. Isotope ni kamu kena faham Same proton number, different nuclear number. Itu isotope. Sebab tu dia main dengan proton and nuclear. Sebab neutron dia lain mungkin. Proton sama, neutron lain. Okay. Okay, so kita pergi kepada soalan nombor 8. Okay. Ini dah main kepada prinsipal. Okay. Kalau ingatlah, bagi saya apa prinsipal ni? Apa jenis prinsipal ni? Kalau ingatlah. Tapi jangan terus tak ingat pula. Ni prinsipal apa ni bang? Sebab atas ada prinsipal lain, bawah prinsipal lain ni. Saya dah ajar dah. Atas prinsipal apa? Seorang tolong. Jangan diam saja. Atas prinsipal apa bang tu? Apa prinsipal atas tu? Ingat balik. Jangan diam je. Masa. Jangan rugikan masa. Kalau boleh saya nak habiskan hari ni chapter paper 2 ni. Bagi idea. Anyone? Siapa minggu lepas siapa tolong saya menjawab soalan? Sekarang dah diam. Kenapa kakak diam? Tolong jawab sikit kakak. Tak tahu apa prinsipal dia? Tak tahu, saya tak tahu. Prinsip Pascal. Apa? Prinsip Pascal. Pascal principle. Betul. P equals to apa? P equals to F over pressure. P1 equals to P2. Pressure sama, nampak? Pascal principle bagus kak. Sebab minggu lepas ada satu murid tu dia suka cakap, I lupa nama dia. Dia diam ke ataupun dia tak masuk kelas hari ni. Because I think it's quite it's like a quiet lah, smooth je kan. Minggu lepas dia macam bagi feedback je, nice tu. Tapi I lupa nama dia. Nama dia. Okay. So P1 is equals to P2. That's the things. P1 equals to P2. Okay. Bermaksud dia main dengan area dan dia main dengan force. So kamu kena tahu
bermakna pressure dia sama saja. Kamu letak berapa pressure pun sama because dia punya terms is a Pascal principle ni. P1 is always equals to P2. That's the Pascal principle. Sebab kamu dah belajar 3 principle. One is a Pascal, another one is Archimedes and third one is Bernoulli's principle. Bermaksud yang B tu adalah Bernoulli's principle. Kamu kena tengok soalan, kamu kena cepat bagi tahu apa dia punya chapter yang related tu. Macam saya tengok je. Saya tak ada nota apa dekat sebelah saya pun. Tapi bila saya tengok, saya dah tahu dah apa dia punya berkaitan dia punya. Mesti dia berkaitan dengan something like calculation. Mungkin dia akan berkaitan calculation, nampak? Saya tak baca soalan pun, saya dah tahu dah calculate. Mesti dia akan cari calculations. Okay? So now, saya nak kamu cuba calculation sebelum saya tunjuk. Tapi memang very easy. 1 markah je calculation dia. Okay? The surface of piston A and piston B is 0.1 and 2.0. Respectively. And the force is 50 exerted on A and B dia mesti tak bagi tu. Luas. Lepas tu dia kata apa? Exerted on A. Okay. Calculate pressure exerted on piston. Alah senangnya. Bang, tolong bang ni soalan. Apa soalan dia? Apa jawapan dia soalan dia? Apa jawapan dia ni? Cuba bagi tahu saya apa jawapan dia. Ini saya nak tunjuk ni macam budak kecil pula soalan dia. Saya tengok macam senang lah soalan dia. Easy, it's very easy. Piston A, macam mana nak kira? Matematik je bang. Bagi saya jawapan sebab tak ada calculator susah ni benda ni. Sebab dia bagi 1 markah sebab kamu boleh guna calculator. Anyone please give me the answer? Apa jawapan dia? Asal tak dapat ke ni? PA ni adalah 50. Jadi P is equals to per dengan piston A. Ya. Piston A 0. Aduh, okey. Apa jawapan dia bang? Kalau sini kamu gerakkan titik ni, okey, sini kamu kena tambah 1 0. Betul tak jawapan dia 500? Tolong betul, soalan 500. Nampak? Saya kira macam tu je. Settle. Ini matematik darjah 4 ni bang. Matematik darjah 4 ni. Saya tak kira kalkulator. 500 kalau pressure kita boleh letak Pascal pun boleh ataupun Newton per meter square pun boleh. Tak ada masalah. Kamu nak letak Pascal pun is accepted. Okay, PA, Pascal is PA. Kamu nak letak PA pun acceptable sebab tu 1 markah. Padan lah sebab senang je. Sebab PA pun boleh ataupun Newton per meter square. Tapi jangan tak letak unit. Tak letak unit salah. Okay, yang kedua pula. Determine the force exerted by piston B. Okay, ini memang is very easy juga. Force exerted on piston B ni simple. Bermaksud kamu dah ada pressure 1. So, we know that P1 is equals to P2. Okay, kita dah tahu P1 is equals to P2. Jadi, P1 kita ada 500. Letak je 500 dekat sini. So, you should put 500 here. And P2 kamu ada apa? Kamu ada area saja. Kamu tak ada force. Jadi, F2 kita tak tahu. Jadi tapi dia punya area untuk F2 tu kamu tahu 2.0. Jadi saya minta kamu darabkan saja. Kalau kamu darabkan F2 kamu betul tak kamu akan dapat 1000 dia punya Newton. 1000 Newton. Betul tak? Could anyone please check for me? Betul. Kira kalkulator tu. Saya tak kira kalkulator, saya congak je. Betul saya betul. Okay. Okay, tengok saya tak guna kalkulator pun saya boleh jawab soalan ni. Kamu pun kena train yourself like that. But at least you check using your own calculator lah. Mana tahu kamu tersilap ke apa. Okay, this one is Bernoulli's principle. It's very easy. Bernoulli's principle ni dia mengatakan bermakna the moment of air flow. Okay, when the higher the higher the air flow,
the lower the pressure exerted on the object. So, dekat sini kita ambil, this is an aerodynamic force. So, bila aerodynamic bermaksud dia punya udara dekat atas tinggi, bawah rendah. So, apa kamu nak explain dekat sini? Yang ni tolong seorang beritahu saya macam mana kamu nak explain dia punya pergerakan udara menghasilkan satu daya angkat pada sayap dan menaikkan kapal terbang tu. It's very common question actually. Kalau kamu faham konsep aerodynamic, you will able to do this question. Could anyone please give any idea regarding this question? Try. Siapa nak jawab? Ramai rasa sini, 32 orang. Sawita saya tengok diam je. Ni siapa lagi? Khadijah, Sofia. Cepat, siapa nak jawab ni? Try. I think Savita can try lah. Saya tengok dia macam diam je. Tak pernah buka mulut. Try Savita. Jangan kata mic rosak pula. Cepat, jangan diam saja. Apa yang kamu faham tentang soalan B ni? Saya zoom sikit ni. Sekejap, zoom sikit. Senang sikit. Tak nampak. Okay. So apa kamu faham tentang soalan B ni, Savita? Dengar tak apa saya bercakap ni? Jangan check dah, saya tak nampak kalau kamu check. Cuba kamu try jawab soalan B. Bagi saya taklah begitu susah sangat. Dia tak tahulah. Untuk kamu saya tak tahu. Tapi bagi saya dia tak susah. Kalau kamu faham konsep, no problem. Okey, yang lain? Okay, dia tak nak jawab. Sir, saya nak try. Boleh bang? Dia bergantung kepada ketumpatan kapal terbang. Bergantung pada ketumpatan kapal. Ini je kamu nak jawab 3 markah ni bang. 3 markah tu bang. Consider 3 markah tu bang. Abang cuba. Dia ketumpatan apa kamu nak beritahu tu? Adakah dia berkaitan dengan density? Sebab sekarang ni saya kata movement of airflow saja. Bagus, kamu cuba tu bagus, tapi dia berkaitan dengan airflow dengan pressure. The movement of air, the speed of air. Kelajuan udara dengan tekanan. So the velocity, hal laju udara dengan pressure. So apa kamu nak katakan dekat sana? Hal laju udara di bahagian bawah sayap rendah Okey. dan tekanan tinggi. Okey. So, kamu nak katakan macam tu lah. Okey, sekarang ni kamu kena kata macam ni, dikata explain movement. So, sekarang when the force upward, the lift. Okey. Sekarang ni bila dia bergerak atas, baca macam mana, tengok cara macam mana saya terangkan ni. Kamu kena faham kamu bawah ada pressure. Okey, atas kamu ada velocity. Sebab tu dia ada berkaitan dengan P dengan V, pressure dengan velocity. So, velocity is high laju lah. Bila dia bergerak ke atas, okey. Bergerak ke atas, udara dekat atas ni dia bergerak tinggi, bergerak laju.
bergerak laju. Sebab dia move upward. Dia bergerak macam ni. So laju udara dekat atas tinggi membawa maksud pressure dekat atas rendah. Pressure dekat atas rendah. Okey? Faham Pressure dekat atas rendah. Dan dekat bawah. Hal laju udara dekat bawah rendah. Okey? Hal laju udara dekat bawah rendah membawa maksud pressure dekat bawah tinggi. Membuatkan kapal terbang bergerak ke atas sebab pressure tinggi dia akan tolak naik. Bila dia akan tolak naik, kita akan pergi atas sebab ceritanya dia nak pergi atas bukan pergi bawah. Jadi bila dia nak pergi atas, tekanan dekat bawah ni dia kena rendah berbanding dengan tekanan dekat atas. Kalau tekanan dekat atas tinggi, macam mana dia nak tolak kapal naik atas? Jadi kamu kena fikir dekat sini. Bermaksud hal laju udara dekat atas adalah tinggi. Membawa maksud tekanan dekat atas dia rendah. Dan bila dekat bawah, hal laju udara rendah membuatkan tekanan bawah tu tinggi, membuatkan kapal terbang tu bergerak ke atas. Itu je konsep dia. Kamu terangkan macam ni baru dapat 3 markah. Kalau kamu terangkan macam tadi, 1 markah je dapat. Itu yang kamu kena fikir tu. Sebab terms-terms yang ini kamu kena masukkan. Ini bukan sejarah. Ini bukan sejarah. Kalau sains, mesti kena ada terms. Sebab kamu tahu, this is a Bernoulli's principle. Bernoulli's principle ni kamu kena tahu. Bermaksud dia main dengan hal laju udara dengan tekanan sahaja dia main. Yang lain dia tak ada kena mengena langsung. Okay, yang lain is neglected lah. Untuk kamu dia neglected, abaikan. Of course lah kamu ada yang lain pressure. We have external forces banyak berkaitan dengan dia membuatkan kapal terbang tu naik atas. But for your syllabus only we touch upon pressure and velocity sahaja. Jadi yang ni yang kamu kena terangkan dapat cantik 3 markah. Okay. So kita bergerak kepada soalan seterusnya, soalan nombor 8 iaitu kalau boleh lah, kalau sempat kita terus settle dengan soalan hari ni ya. Okay, kita pergi kepada soalan nombor 8. Soalan nombor 8 adalah table 4 menunjukkan jadual 4 menunjukkan isi padu gas oksigen yang dibebaskan pada setiap selang masa 2 minit dalam penguraian hidrogen peroksida. Okey, dengan kehadiran sedikit manganit 4. Manganit 4 ni dia merupakan catalyzer ataupun kita panggil catalyst, pemangkin. Jadi kamu kena ingat dah, manganit 4 ni apakah fungsi dia? Pemangkin. Dia akan mempercepatkan proses. Saya nampak ini cara kita nak baca soalan tau guys. Saya baca soalan dekat atas, saya dah start stimulate dah apa yang kita nak jawab ni. Saya dah boleh stimulate dah. Okey. Bila ada manganis 4 saya dah tahu itu pemangkin. Kalau ada pemangkin dia akan mempercepatkan proses. Siapa yang guna catalyzer, dia punya masa akan rendah sebab apa? Proses dia dah jadi cepat. Saya dah start stimulate dah. Tak payah saya baca soalan, saya pergi nak fikir lepas saya baca soalan tu. Okey? Sebab kita dah tahu kita start stimulate. Kita dah tahu dah okey, kita ready for answer to question. Itu saja kita kena buat sekarang. Okey? Okey, calculate the total volume isi padu jumlah gas oksigen yang dikumpulkan dalam eksperimen ini. Alah, senang Berapa bang? Cuba jawab apa ni? Susah ni. Total volume dia. Volume Bagi saya total berapa? Total volume. Okay, simbol ni kamu tahu tak payah saya nak terangkan. Simbol ni menunjukkan total. Okay, total volume berapa? 23 tambah 12 tambah 9 tambah 4. Kira bang, saya tak ada kalkulator ni. Nak congak susah sikit. 15, 35, 9 adalah 44 tambah 4, 48. Betul tak 48? Betul sir. 48. Tengok saya congak je. Saya tunggu kamu bila kamu nak jawab tu. Cube cube. Sebab dia volume. Settle. Nampak? Soalan pertama, soalan darjah 1 kak. Soalan darjah 1 ni. Ada ditanya soalan macam ni. Apa? Darjah 1 boleh jawab soalan tingkatan 6 tau. Sebab apa? Dia kata total volume. Tambah je lah tu semua ni.
Settle. Dia nak bagi markah untuk kamu ni. Saya dia nak bagi markah. Calculate the rate of reaction. Ambil kau rate of reaction. Rate of reaction ni adalah actually rate of reaction divide by time. Rate of reaction ni dia kena divide by time. Bermaksud kamu nak ambil berapa ni? First 2 minit dan first 2 minit lagi. So rate of reaction ni kamu kena ingat tak, kamu matematik ni kamu belajar rate of reaction dia kan dia ada macam ni. Macam ni kan. Lepas tu dia suruh kira what is the rate of reaction here, what is the rate of reaction here, then last kali dia suruh kira what is the total area. Ini soalan matematik form 5. Be ready. Soalan macam ni akan keluar dalam kertas 2 SPM. Tak percaya pergi tengok balik soalan trial. Okay. Soalan ni adalah soalan kertas 2. Sebab saya ajar matematik SPM, saya tahu dia punya step macam mana. Okay. So, this one, calculate the rate of reaction. Nampak? Cube per minute. Kalau kamu, contohlah, kalau kamu tak tahu, rate of reaction, apa dia punya formula ni? Kalau kamu tak tahu, tak payah panik. Tak payah panik. Sebab kamu tahu dekat sini, calculate the rate of reaction, ni dah bagi dah dia punya simbol. Bermaksud, cm cube per minute. Per minute. Bermaksud, dia punya equation obviously adalah volume bahagi dengan masa. Settle. Volume bagi dengan masa. Sebab kalau kamu dah lupa pun formula dia, kamu rujuk kepada last kali dia punya unit dia. Unitnya cm cube per minute. Bermaksud obviously equation dia antara volume dengan time. Okay. Jadi untuk yang pertama, first 02 minute, dia punya volume adalah 23. Okay. 23. So 23 bahagi saja dengan 2. So kamu akan dapat 23 bahagi 2. 22 bahagi 2 adalah 11. 11.5 tak sih? Ya, 11.5. 11.5 unit ni letak balik kat sini. Settle. Satu markah. Okay. Yang kedua ni rate of reaction 6 to 8. 6 to 8 is 4. Okay. So 4 bahagi saja dengan 2. Jawapan dia kamu akan dapat 2 kat sini. Dan unit ni kamu letaklah cm cube is over dengan minit. Okay, cm cube over dengan minit. Betul, 2 markah. Settle soalan. Tak payah nak panik. Okay, very easy, nampak? Soalan A, soalan B. Dia bagi markah nak tolong kamu saja, guys. Dia just nak tolong kamu saja. Nampak? 1 markah, 3 markah. 3 markah membuatkan kamu dapat grade A. Boleh buatkan kamu dapat grade B. Boleh buatkan kamu dapat grade C. Dan boleh buatkan kamu dapat grade D serta lulus. Jadi apa yang kamu kena faham dekat sini, bermaksud bila nak jawab soalan tu, baca betul-betul. Sebab setiap soalan ni dia akan mendermakan markah yang tinggi. Okey? Dia akan mendermakan markah yang sangat tinggi untuk kamu. Okey? Walaupun satu tu, kita tak tahu kita dapat berapa nanti. Kalau kamu membuatkan kamu dapat A+, mungkin 1 markah tu. Okey? Okey, yang kedua, seterusnya nyatakan hubungan antara kadar tindak balas terhadap masa. Aduh, ini pun senang juga. Kadar tindak balas antara masa. Lebih tinggi masa ke lebih rendah masa? Apa kamu nak letak kat sini? Lebih tinggi ke lebih rendah? Kamu nak letak, kamu nak bagi dia punya the rate of reaction. Lebih tinggi. Kadar tindak balas ni kamu nak kata lebih tinggi dengan tak. Kadar tindak balas ni dia menurun bang. Sebab dia start dengan 0.2 minit. Lepas tu 10 minit dah tak ada dah. Jadi rate of reaction dia semakin lama semakin menurun. Okay. So kita boleh ambil dekat sini kadar tindak balas berkurangan dengan masa. Okay. Jadi kamu boleh buat dekat sini kadar. Saya tulis lah senang. Berkurang dengan okay. C ini. Okay, C tu. Okey, yang D pula. Ini pun tadi saya dah bagi tahu dah. Nyatakan fungsi bagi manganis 4 oksida.
Jadi fungsi bagi manganes 4 oksida ni, apa fungsi dia bang? Tadi saya dah beritahu dah, mesti dia akan tanya apa fungsi bagi manganes 4 ni. Dia akan increase kan? Apa? Memperhatikan kadar tidak balas. Meningkatkan tindak balas. Kadar tindak balas. Okay. Meningkatkan kadar tindak balas. Yang itu kamu kena letak dekat yang D ni. Apa fungsi manganes 4 oksida ni? Dia akan meningkatkan kadar tindak balas. Okay. Okey, yang E pula. Suggest, cadangkan 2 cara untuk menambahkan isi padu gas oksigen yang dibebaskan. Kalau kamu nak tambahkan tu, kamu nak letak apa bang? Untuk menambahkan isi padu. Kamu boleh letak kat sini, tambahkan kandungan hidrogen peroxide. Tambahkan kandungan hidrogen peroxide. Jadi kamu dapatlah jawapan yang E, jawapan ni. Okey, saya ambil daripada, berdasarkan daripada sini. Okey, kita meningkatkan kadar kandungan hidrogen peroxide. Okey. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan 10. Bermakna yang seterusnya kita tengok macam mana dulu. Kita try settle dengan soalan nombor 10. Okey, soalan nombor 10 adalah electrochemical series. Nampak voltmeter ni kamu dah tahu dah, electrochemical series. Yang paling penting kamu kena tahu macam mana kamu nak jawab soalan dia. Okey. So electrochemical series, yang paling penting you should know how to answer correctly in the order. So the reading of voltmeter is 2. Reading voltmeter ni adalah 2. Voltage dia 2 voltan. Okay. So state energy changes in the cell. Energy changes in the cell. Ini aluminium plate. Yang ini copper plate. Dan yang ini sodium chloride solution. Jadi sodium chloride solution NaCl. So kamu ada sodium, kamu ada chloride. Bermaksud ini merupakan air garam. Okay. Ini merupakan air garam. Jadi ini air garam, ini ada aluminium plate dan juga ini ada copper plate. Okay, aluminium plate Al. Okay, kalau kamu nak tukarkan pada ion, dia jadi Al3+. Dan kamu ada copper plate Cu2+. Cepat kamu kena fikir berapa dia punya charge dia, apa dia akan buat. Dua-dua adalah positif. Berpandu pada electrochemical series. Okay. Electrochemical series ni, bila kita look back electrochemical series, yang ini yang kamu kena tahu, where you should know that electrochemical series ni antara aluminium dengan copper duduk mana. So kita akan buat balik macam mana nak tahu dia punya susunan electrochemical series ni. So saya rasa saya pernah ajar dulu. So I take the simple one lah, positive ion. So saya ambil K positif. Okay, saya buat dulu apa yang saya buat dulu. K, okay, Ca2+, Mg, Mg2+, Al3+, Zn2+, zinc, Zn2+, Fe2+,
Fe2 plus, and Sn stannum 2 plus, Pb2 plus plumbum. Lepas tu H is positive, itu hydrogen. Cu2 plus, and Ag plus. Okay. Ag plus is a silver ni Ag plus. Cu is an gold. Gold ni kita panggil Cu aurum tak silap saya. Okay, aurum is a gold. So yang ini dia punya electron arrangement dia. Kalau nak kaya mesti amalkan zakat fitrah supaya perjalanan hidup cemerlang and excellent. So ini dia punya susunan dia. So dekat sini aluminium duduk sini and copper duduk ini calcium, so copper here. Copper duduk bawah. Jadi aluminium dengan copper, kita tengok siapa duduk atas, siapa duduk bawah. So that's why I listed benda ni. Sebab kamu kena tahu bila electron arrangement ni kamu tahu baru kamu boleh buat soalan dia. Okay. So kalau ni potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, stannum, plumbum, hydrogen, copper and argentum, silver, we call that silver. And aurum, kata ada satu lagi aurum A plus, Au plus, aurum is a gold. Okay, so satu lagi tu, tapi kita tak letak dekat sini lah. Sebab positif kamu kena ingat ini saja. Yang negatif kamu boleh start dengan fluoride, SO4 2 minus, fluoride is F minus, SO4 2 minus. Kalau ini semua positif. Kalau saya ambil negatif ini kamu boleh nak buat nota pun boleh lah, tak nak buat pun apa. Ni negatif Kalau negatif saya ambil fluoride F minus. Okay, fluoride lepas tu SO4 2 minus. SO4 2 minus is a sulfide, sulfate. Lepas tu Cl minus, bukan SO4 2 minus, betul NO4. Ini nitrate. So nitrate dia 4. NO bukan nitrate. Nitrite. Sebab nitrate 4, nitrite is 3. NO minus. Lepas tu Cl minus. Cl minus is a chlorine. And bromine, Br minus. And I minus, iodine. Dan juga hydroxide, OH minus. Ini negatif. Okay. So yang ini macam mana nak ingat? Fahmi sungguh naughty curi barang I. Okay. Fahmi sungguh naughty curi barang I. O. Okay. So Fahmi fluoride, sulfate, nitrate sorry, NITR nitrite, NITRATE, nitrite. Lepas tu ada nitrate. Nitrate ni NO4 sebab dia ada dua. Bezanya adalah oksigen punya value. Ni chlorine, Cl minus, chloride, bromide, iodide and hydroxide. Okay. Ni yang negatif. Okay, so sekarang kita berbalik kepada soalan nombor 10 ni. Kita try settlekan soalan nombor 10 ni. Okay, so soalan nombor 10. Okay, sebab masa pun tak banyak. So mungkin ini kita akan settlekan cepatlah. Okay, so yang pertama sekali, state the energy changes in the cell. Apa energy changes dia bang? Apa energy changes dia? Daripada apa dia jadi apa? Energy changes ni. Maksudnya energy changes kan kita pernah belajar kan? Something like kinetic to light to kinetic energy ke, macam torchlight dia start dengan chemical energy, dia pergi kepada electrical energy to light energy and then
That's all. Okay. Macam candle, chemical energy to light energy. Light energy to chemical energy to heat energy kan. So apa lagi? So macam yang ini, kalau kamu tengok dekat sini ada aluminium, ada copper, so dia start dengan chemical energy to electrical energy. Okay. So dia punya ceritanya dekat sini chemical to electrical. Okay. Chemical to electrical. Okay, explain briefly production of electricity in the cell. Okay, macam mana kamu nak explain briefly productions of electrical penghasilan elektronik dalam sel ni? So you should know that dia merupakan setiap atom aluminium ni dia menderma 3 elektron. So saya dah bagi tahu macam tadi dah, macam mana dia jadi stable sebab dia menderma aluminium plus ni donate dia always is plus, receive dia negatif. Jadi aluminium ni dia akan donate 3 elektron untuk membentuk satu ion aluminium. Okay, dan elektron itu mengalir kita boleh katakan melalui dawai penyambung dan menuju ke plat kuprum. Okay, dan pengaliran elektron ni menghasilkan arus elektrik. Bermaksud siapa yang akan beri elektron adalah aluminium, obviously sebab dia yang atas daripada copper. Jadi kita kena tahu aluminium plays the role. So aluminium will donate 3 electron to obtain stable aluminium ion to through copper plate. Okay, so the flow of electron produce electrical current lah. Okay, so yang ini yang kita kena letak dekat B. Okay, aluminium akan menderma 3 elektron untuk menghasilkan satu ion aluminium. Okay, untuk membentuk satu ion aluminium. Okay, dan elektron mengalir melalui dawai penyambung. Macam saya kata dawai penyambung kuprum tu lah. Okay, dan ia menghasilkan arus elektrik lah. Okay, ia menghasilkan arus elektrik. Okay, yang C pula. Yang ini soalan yang selalu pelajar salah lah sebab soalan ini akan confusekan. Which plate is the negative terminal? Yang mana negatif